أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustaz ucapkan kepada semua murid-murid Ustaz. Baiklah, kita berjumpa lagi dalam video pada minggu ini. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, pada minggu ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam unit ibadah, iaitu bacaan sunat solatku. Bacaan sunat solatku. Minggu lepas kita sudah belajar bacaan sunat wajib dan ada contoh-contoh yang telah Ustaz berikan. Baiklah, untuk bacaan sunat solatku ada 13 bacaan sunat yang kita perlu baca dalam setiap kali solat kita. Yang pertama iaitu membaca doa iftitah. Yang kedua, membaca ta'awuz secara perlahan sebelum membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca amin selepas membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat, membaca surah selepas membaca surah Al-Fatihah dan amin. Yang kelima, membaca Al-Fatihah dan surah secara kuat pada solat subuh dan pada 2 rakaat awal solat maghrib dan isya. Yang keenam, membaca takbir intiqalat ketika berpindah ke perbuatan yang lain, iaitu kita baca Allahu Akbar. Yang seterusnya, membaca tasbih rukuk. Yang ke-8, membaca bacaan ketika bangun daripada rukuk. Ke-9, membaca ketika berdiri tegak selepas rukuk. Ke-10, membaca tasbih sujud. Ke-11, membaca bacaan duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12, membaca salawat Ibrahimiyah selepas salawat ke atas Nabi semasa tasyahud akhir. Dan yang terakhir sekali, yang ke-13, membaca salam kedua. Itu 13 bacaan sunat yang perlu kita baca dalam setiap kali kita menunaikan ibadah solat. Ustaz tadi terangkan terlampau laju, betul? Jadi untuk video kali ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contoh praktikal yang Ustaz akan selitkan dalam video ini untuk tontonan kamu, macam mana cara kita nak baca bacaan sunat tersebut. Baiklah, yang pertama iaitu membaca doa iftitah. Kamu boleh tengok video selepas ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baiklah, sudah kamu tengok video tadi kan? Jadi adakah kamu baca doa iftitah pada permulaan sebelum kita membaca surah Al-Fatihah? Mesti ramai kata, Ustaz, ramai kami yang belum hafal lagi. Tidak apa, tengok video ini, rujuk dekat buku teks kamu dan kamu boleh hafazkan macam mana doa iftitah. Yang kedua, membaca ta'awuz secara perlahan sebelum membaca surah Al-Fatihah. Apa itu bacaan ta'awuz? Bacaan ta'awuz ialah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca dahulu ta'awuz, kemudian barulah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan bacalah surah Al-Fatihah. Itu dinamakan bacaan ta'awuz. Okey. Yang ketiga tadi, membaca amin. Okey, habis sudah kita baca waladdallin. Amin. Okey, itu adalah bacaan sunat. Okey. Yang keempat, membaca surah selepas habis membaca Al-Fatihah dan Amin. Kalau kamu tidak ada hafal surah dalam juzuk amal sekalipun, yang penting kena hafal Al-Fatihah. Okey. Kalau tak baca surah selepas Al-Fatihah pun tidak menjadi masalah, sebab itu adalah bacaan sunat. Okey, yang kelima, membaca Al-Fatihah dan surah secara kuat pada solat subuh. Maknanya kalau solat subuh kita ada 2 rakaat, rakaat pertama, rakaat kedua kita baca surah Al-Fatihah dan surah dengan bacaan yang kuat, kuatkan suara. Dan pada 2 rakaat awal solat maghrib dan Isya. Okey, untuk solat zuhur dan solat asar kita baca Al-Fatihah hanya di dalam hati, ataupun kita lafazkan saja hanya untuk kita saja dengar, tidak perlu kuatkan suara. Okey, yang keenam, membaca takbir intiqalat ketika berpindah ke perbuatan yang lain. Contohnya daripada selesai sudah baca surah sunat tadi, kita baca amin, pun kita nak pergi ke perbuatan seterusnya, itu rukuk. Allahu Akbar, kita pun rukuk. Itu yang kita katakan takbir intiqalat. Okey, kita baca Allahu Akbar. Yang ni ada video seterusnya, membaca tasbih rukuk. Okey, tengok video macam mana kita nak baca tasbih rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Selesai sudah membaca tasbih rukuk, kita pun naik membaca bacaan ketika bangun daripada rukuk dan bacaan ketika berdiri tegak selepas rukuk. Boleh lihat video. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Selesai sudah, kita pula pergi ke perbuatan seterusnya, iaitu membaca tasbih sujud. Okey, macam mana nak baca tasbih sujud? Saksikan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baik, selepas selesai sujud, kita pun duduk di antara dua sujud. Ada bacaan duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey, semua dah tengok kan? Sebelum itu, setelah selesai sudah, dalam minggu lepas kita dah baca tasyahud awal ataupun tahiyat awal. Okey, dalam minggu ni kita akan baca dan kamu akan tonton macam mana kita nak baca tahiyat akhir, membaca selawat Ibrahimiyah selepas solat ke atas Nabi semasa tasyahud akhir. Okey, boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, selesai sudah tahiyat akhir. Akhir sekali iaitu memberi salam kedua. Untuk yang bacaan wajib minggu lepas, salam yang pertama, salam yang ke kanan itu adalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi, yang itu adalah wajib. Yang minggu ni kita belajar yang sunat. Okay, salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, itu adalah
sunat. Jadi selesai sudah 13 bacaan sunat dalam solat kita. Jadi ustaz harap kepada mereka yang belum hafal lagi bacaan-bacaan sunat, boleh hafalkan. Sebab apa? Perkara sunat kalau kita laksanakan dapat pahala. Tidak semestinya kau tak lakukan. Orang kata apa, ustaz, yang wajib kita lakukan cukup sudah ustaz. Sah sudah solat, betul. Memang sah sudah solat kita. Tapi apa salahnya kalau kita buat perkara sunat untuk tambahkan lagi pahala kita dan memantapkan lagi ibadah solat kita. Jadi sampai di sini sahaja video pembelajaran kita pada minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.